Hari ni kita nak berkenalan dengan seseorang yang agak baru juga. Saya perkenalkan Toyota Corolla. Umur berapa? 12. Ini ialah Toyota Corolla generasi ke-12. Think about it. Jadi Toyota Corolla ni kali ni dia dah nampak lebih ranggi lah. Sebab Toyota sudah mengalami satu perubahan dari segi gaya ke bentuk mereka, dan kita nampak unsur-unsur yang kita mula kelihatan dalam Toyota Camry Beautiful Monster tu sekarang ni makin nampak di sini. Jadi ciri yang paling besar yang kita nampak dari segi luaran ni Beautiful Monster ialah this underbreeder lah, trapezoidal underbreeder ni dah memang besar. Cuma yang ini dia tidak warna kelabu, dia warna hitam. This is high gloss black. Tapi apapun, dengan bentuk yang membuka keluar ni membuatkan kereta ni kelihatan lebih lebar dan lebih mencengkam jalan. Dan tambahan lagi emphasis kepada ciri tersebut, mereka menggunakan ini. Jadi trend untuk menggunakan macam air intake bahagian tepi ni memang boleh membantu kereta kelihatan lebih lebar dan turun mencengkam jalan. Jadi ini memberikan kekuatan visual dari segi meyakinkan bahawa kereta ni stabil dan sporty. Dan juga ianya menjadikan ianya lebih garang dan lebih maskulin pada masa saya. Depan ini, grill yang lebih kemas ini mengikut trend sekarang. Dan lampu semua lebih kecil, belakang pun lampu kecil. Signal tu kecil kalau awak tengok. Nampak comel je, satu line LED saja, tapi memang cukup terang. Ini pun LED, everything is very bright and very small and very neat. Di kemasan ni sekarang semakin halus. Kita tengok di sini ada chrome dan lampu kabus yang kecil. Dan semua kemasan ni agak halus. Dan ini menjadikan kereta ni nampak lebih mewah dan lebih mahal. Dan ciri reka bentuk ni diteruskan bila kita tengok dekat detailing ni. Ni semua ada lipatan-lipatan kecil lah. Semua tepi body semua ni. Dekat plastik ni selalu kita tengok sebenarnya small radius fold macam ni. Tapi dekat body kereta jarang kita nampak. Pasal sukar untuk hasilkan lipatan yang halus begini pada bahagian body. Tapi kat tepi ni kita nampak. Di sini kita tengok dia punya lipatan dia besar kerana ini nak menunjukkan kekuatan. Tetapi kat sini lipatan dia halus untuk menunjukkan kehalusan seni kerja mereka. Di kat sini pun kita nampak lipatan-lipatan ini halus. It's very tight radius turn. Ini menjadikan kereta ni nampak detailing dia tu nampak cantik. Dan kat tepi pun penggunaan chrome di keliling tingkap dan pemegang pintu ni dia tak terlalu banyak chrome, cukup untuk menjadikan ini kelihatan agak muda. Dan rim ni rim 17 inci tayar 225/45. Kat belakang ni pun kita tengok dia punya reka bentuk dia banyak detailing, banyak kemasan yang halus-halus bentuk perubahan permukaan. Ni tengok cara dia pasang badge ni pun kan, it's all ada banyak kemasan tau, banyak kehalusan yang kita boleh nampak. Dan di sini kita tengok lampunya pun semakin more jewel-like lah. Kita tengok detailing dalam ni ada chrome bar sini. Dan dalam tu halus benda dia buat. Sini chrome halus tapi chrome permukaan kasar sini. So all this memang membantu untuk menjadikan kereta ni kelihatan up to date dan modern. Dan kita tengok ni dia di bahagian depan dia ada, kat bahagian belakang pun ada. Tapi yang bezanya sebanyakkan kereta kat bawah ni dia letak mungkin warna hitam diffuser dia, ataupun nak bagi ada macam diffuser look. Tapi untuk Toyota dia tak buat macam tu, semua warna body. Ini menjadikannya kurang sporty tapi lebih elegan. Jadi kat bawah bonnet Corolla ni ialah enjin 2ZR FE4. Ini enjin 1.8 liter, dual overhead cam, dual VVTi, dan ianya menjana lebih kurang 140 kuasa kuda dan 172 Newton torque. Those numbers okey lah, dianya agak berpatutan untuk kereta yang macam ni. Dan kalau kita push dia memang berasa agak cergas juga. Dan yang lebih penting lagi, enjin ni dia tak rasa macam kasar tau. So bila kita push pun dia tak kasar. Dia bunyi tu tak kuat juga. Dia boleh dengar bunyi tu noticeable tapi tak loud, tak bising dalam kabin. Dia CVT tapi dia ada 7 virtual speed lah ataupun nisbah maya, di mana kita boleh gunakan pedal shifter lah untuk memilihnya. Tapi pada saya untuk kebanyakan keadaan, kecuali bila kita mungkin betul-betul nak push, mungkin macam nak genting tu, kita biarkan dalam CVT in sports mode pasal dia cukup bagus dah. Dia kick down pun cepat, throttle response pun better. Kita tengok dalam kabin, dalam enjin bay ni sebenarnya nampak berserabut. Dan kenapa? Pasal memang trend sekarang orang tak tutup enjin dah. Kalau dalam 90-an, awal 2000 tu semua benda nak tutup. Sekarang orang biar terbuka aja pasal tak nak membazir gunakan plastik. Nanti kan ikan paus mati. Tahu?
Toyota Corolla ni macam Toyota punya mi udang Sungai Dua lah. Ini hanya resepi kejayaan dia tau. Dengan sebab Corolla ni lah saya rasa antara satu sebab kenapa Toyota sekarang menjadi satu jenama yang cukup besar di dunia. Dan yang pentingnya segala perubahan ataupun usaha dilakukan sebenarnya berada di dalam kereta, di mana bila kita duduk dalam kereta ni, kita memandu walaupun pada jarak yang dekat kita boleh merasa bahawa noise, vibration and harshness lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi maksudnya kereta ni lebih senyap, lebih kurang gegaran, dan bila kita langgar-langgar lopak ke lubang ke pun, dia punya kekasaran tu tak masuk daripada jalan ke dalam kabin. Jadi macam mana Toyota boleh mencapai NVH level yang lebih rendah? Saya rasa ada dua perkara penting lah. Satu, reka bentuk semula sistem gantungan kat belakang ni menggunakan sistem yang lebih sophisticated sekarang, dan juga penggunaan penebat bunyi dan juga all sorts of insulation lah on the suspension system semua. Dan the rear suspension juga membantu menjadikan kereta ni berasa lebih stabil pada kelajuan tinggi dan juga pada jalan kona-kona ni. Macam kita naik genting tadi, betul-betul kita push quite hard juga kereta ni. And of course the ESC tu memang kick in lah dan bantu kita, tapi secara keseluruhannya kereta tu berasa stabil. Dan kalau ESC tu masuk pun dia tak begitu nampak sangat, tak terasa sangat dia masuk. Jadi means that the car itself for the most part lah, pada biasanya secara umumnya dia memang stabil dan hanya membutuhkan bantuan sikit-sikit saja daripada ESC tu, walaupun kita mandu tadi agak agresif. Enjin 1.8 ni dengan kotak gear CVT ni memang kita kata enjin dan combo bandar lah. RPM kita jarang naik lebih pada 3,000 ataupun 3,500. Ini membolehkan kombinasi enjin ni dengan kotak gear CVT ni membolehkan kereta ni berasa cukup tenang, kerana enjin tidak perlu putar pada kelajuan yang tinggi, dan kotak gear ni pun dia punya perubahan gear tu because it's CVT kan, jadi kita tak berasa, dia sentiasa just berubah secara lembut, dan ini sangat membantu untuk menjadikan kereta ni berasa lebih mewah. Sebut pasal mewah ni, kita tengok dalam kabin ni, kebanyakan permukaan yang kita sentuh, sebagai contohnya atas pintu ni, tempat letak tangan, semuanya bahan-bahan yang lembut. Terutamanya kat tempat letak tangan ni, dia macam ada balut kulit Lepas tu plano black punya material kat sini, high gloss material, highly polished punya material. Lepas ada macam metallic finish plastik kat sini. Dan kat atas dashboard ni pun semua plastik lembut, soft touch plastik. Pentingnya kereta ni, dia punya peningkatan selain daripada segi kemewahan ni, ciri-ciri pun banyak dah berubah. Kita tengok dari segi keselesaan lah, dual zone climate control, touch screen, dan ada auto hold untuk dia punya brake. Touch screen ni masalahnya ialah satu kecil tu satu hal lah, tapi because dia duduk dalam satu lagi bingkai dalaman. Di bingkai dalaman ni macam seolah-olah it's an aftermarket punya screen and letak dekat this mounting ni. So nampak macam kurang mewah. Saya tak tahu kenapa Toyota buat keputusan begitu. Kenapa dia tak integrasikan sekali je bagi nampak macam one piece, supaya ianya kelihatan lebih cantik. Tapi itulah dia. Lagi segi ruang kabin, saya orang depan tak ada isu lah. Obviously tak ada isu. Overall, the look and feel of the cabin dan keselesaan tu dah meningkat daripada versi yang sebelumnya, dan memang berasa lebih mewah. Ciri keselamatan dan juga ciri bantuan pemandu ataupun driver aid memang banyak kereta ni. ABS, ESC, lane departure warning, lane tracing assist, di mana dia akan tarik balik kereta tu, dan sistem tu juga bergabung dengan active radar. Jadi active cruise control kali ini berfungsi semua kelajuan sampai berhenti. This is basically 2.0 level 2 punya, dan itu terbaik lah, di mana kalau kita nampak traffic jam sekarang kita dah tak risau sangat. Saya memang puji Toyota kerana berjaya melengkapkan kereta tu dengan adaptive cruise control yang level 2.0. Ciri-ciri lain yang agak popular dekat Toyota ni ialah dia datang dengan dashcam. Toyota suka bagi dashcam sekarang, dan sini ada wireless charging pad. Saya rasa the car ni, kereta ni datang, it's a good car, it's a nice car, tapi ianya duduk dalam segmen C yang semakin malap. Jadi saya tak tahu berapa berjaya kereta ni akan di Malaysia ni, berapa berjaya kereta ni akan boleh dapat pembeli yang ramai, kerana ramai pembeli sekarang dah nak SUV ataupun MPV. Jadi Toyota Corolla generasi ke-12 ni kan, dia masalah utama dia saya rasa ialah harga lah. Pada base model 1.8 dah 128, dan ada top spec 1.8G ni 136, di mana kalau awak memilih jenama Honda, anda boleh dapat Honda Civic 1.5 Turbo Premium bawah pada RM130,000. Kereta ni bagus sebenarnya. Saya bawa, it's very
kereta yang senyap, kereta yang dia tak bising, tak gegaran, semuanya cukup best. Dan enjin tu pun okey, dan gaya kebentuk dia pun saya suka. Tapi saya rasa selain daripada harga lah, isu harga. Okey, kita tolak tepi harga. Harga tu satu hal lah. Tapi saya rasa satu lagi yang akan menjadi cabaran kepada Toyota Corolla ni ialah sekarang ialah zaman di mana segmen C punya sedan, dia punya peminat dia makin berkurangan dan jumlah jualannya semakin malap, pasarannya semakin malap untuk sedan segmen C. Oleh sebab itu, saya berasalah dan saya sedih nak cakap ni, ini mungkin Toyota Corolla generasi terakhir yang dalam bentuk segmen C punya sedan. Kalau dia nak teruskan nama Corolla ni, dia kena tukar jenama tu ataupun Corolla tu menjadi benda lain, sama ada crossover ke, compact SUV ke, apa ke saya tak tahu. Satu lagi cara je kalau dia nak kekal sebagai sedan segmen C. Corolla selepas ni mestilah elektrik sepenuhnya. Okey, jadi sekarang kita nak bagi skor untuk kereta ni. Saya suka reka bentuk kereta ni, modern, fresh, clean, coherent. Saya bagi dia 7/10. Dari segi practicality cabin pun dalam, tak ada isu apa pun. Kedudukan duduk selesa, kursi baru tu selesa, tempat duduk belakang pun selesa, ruang pun okey. Boleh bagi 7/10 juga. Dari segi practicality, it's a common C segment sedan, tak ada isu apa-apa sangat. Dia punya boot pun lapang, ruang tu bentuk 4 segi cantik. Practicality pun boleh bagi 7. Dari segi prestasi, lebih kuranglah 7 juga. Jadi keseluruhan kereta ni is a 7 out of 10. Setuju tak setuju? Okey, kalau setuju nyatakan di bawah, tak setuju pun nyatakan di bawah. Kalau boleh tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan anda. Dan juga subscribe channel kita. Saya nak kena cabut ni tengah-tengah jalan parking. Okey? Bye. Jangan lupa tekan butang bell. Okey?